Selamat datang ke Classic Rewind, sebuah siri baru bersama MFL di mana kita bersembang dengan bekas pemain bola sepak ataupun pemain bola sepak tentang sesebuah match yang begitu epik ataupun klasik dalam konteks bola sepak Malaysia. Hari ini untuk episod kali ini kita bersama bekas pemain ATM dan juga skuad kebangsaan Rezal Zamri. Sihat Rezal? Alhamdulillah sihat. Sihat Sihat. Hari ini kita nak lihat satu game yang cukup epik lah perlawanan final Piala Malaysia 2012 di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan ATM, di mana Rezal turut beraksi untuk pasukan ATM dalam perlawanan tersebut. Sebelum kita memulakan perlawanan ini, apa yang Rezal boleh ingatlah tentang perlawanan final tersebut? Firstly tentang ATM, pasukan ATM itu sendiri sudah lama tidak beraksi di pentas final. Jadi itu satu momen yang saya rasa sangat-sangat penting bagi kesemua pemain pada ketika itu, kerana membawa kembali nama ATM di pentas final Piala Malaysia sudah tentu suatu perkara yang saya rasa tak sabar-sabar pada ketika itu untuk beraksi dalam final menentang pasukan Kelantan. Jadi kita saksikan highlight daripada perlawanan final tersebut. Apa yang cukup menarik bagi saya secara peribadi adalah skuad kedua-dua pasukan pada ketika itu 2012. Memang tak boleh dilupakan lah. ATM pun dibarisi dengan pemain-pemain bintang pada ketika itu. Yang paling menarik perhatian saya, Marlon Alex James, Rezal. Ya, betul. Dia seorang pemain yang pada saya 100% komitmen sentiasa dibagi dalam training dan juga perlawanan. Saya rasa dia memang walaupun pada ketika itu umur dia dah agak berusia sikit, tetapi saya rasa kemampuan dia ini yang membuatkan keseluruhan pemain dalam pasukan ATM tu sentiasa bersemangat lah, pasal kelibat dia sentiasa menjadikan gol. Jadi mudah untuk kami semua di bahagian-bahagian posisi yang lain untuk menghadapi satu perlawanan lah. And seperti yang kita baru lihat tadi, sepak mula perlawanan di antara Marlon Alex James dan juga Bruno Masteloto. Stadium ni pada ketika itu agaknya dalam 80,000 orang penonton kot. Ya, betul. Memang meletup lah bunyi dia. Tapi semua boleh dikatakan 3 suku stadium dipenuhi oleh penyokong-penyokong Kelantan lah. dalam konteks macam ni memang susah lah untuk main ATM. Ya, tak, pada saya sebenarnya kalau ramai penonton walaupun tim pasukan lawan sekalipun, kita sebenarnya akan lebih rasa seronok pasal suasana tersebut. Sebab apa benda yang mereka katakan kita sebenarnya tak dengar pun. So kita hanya dengar sorakan je daripada diorang, sama ada dia sokong pasukan dia dan pasukan kita. So pada kita just kita main je untuk game malam tu lah. Pada awal-awal tu nampak macam ATM yang ada lagi banyak momentum. Tengok, kita nampak ada serangan daripada bahagian sayap dilakukan di sini dalam percubaan tersebut. Sikit saja dia nak on target Harudin Omar, salah seorang lagi pemain yang memang influential lah ya. Ya, macam kita macam saya, Harudin, Aidil, Zakwan ketika tu memang telah main dalam satu pasukan yang sama sebelum ini. Jadi chemistry antara kami pada ketika itu memang cukup baik lah. So dengan adanya ketua pasukan seperti Hairudin sudah tentu akan menyemarakkan lagi kita punya semangat lah. Especially when you play final, so you tak ada fikir apa lagi lah. So, setiap kali Kelantan dapat free kick, rasanya memang berdebar jugalah bila kita fikir yang Kelantan ni ada pemain seperti Pia. Ya, betul. Kita tak nak fikir, memang Pia memang specialist dalam perkara tu. Dan taktikal juga pada ketika tu adalah salah satunya adalah mengekang set piece yang dilakukan oleh pemain pasukan Kelantan. Dan rasanya pada ketika inilah antara momen yang paling penting dalam game code, sebab menjelang minit ke-43-44 ni kalau tak silap saya yang di mana Kelantan membuka tirai jaringan kan abang. And saya rasa kita tengok pergerakan pada ketika ini memang Kelantan nampak seperti diorang selesa sikit. And tambah-tambah bila ada pemain macam Nur Syarul Idlan lah di bahagian hadapan tu, kita tengok sini Nur Syarul terus membuat larian dalam kotak penalti, and rembatan tu secara retrospek lah sepatutnya diselamatkan kan percubaan tu. Ya, betul. Kalau kita tengok pun memang sebenarnya penjaga gol melakukan sedikit kesilapan dan tendangan tu tidaklah begitu kuat. Yang kita pun tak menjangkakan yang bola tu akan terus masuk ke gawang kita kan.
Tetapi pada ketika itu kita fikirkan ada masa lagi yang banyak untuk kita cuba menyaingi pasukan Kelantan. Dan gol tersebut pun sebenarnya tidak mematahkan semangat keseluruhan pemain lah pasukan ATM pada ketika itu. Tapi yang ni memang klasik lah Nur Syarul punya larian tu. Susah Memang nak kawal cantik, dia. memang cantik. Lepas tu dia main 1-2 dengan Pia. Pia. Yes, itu yang kita orang rasa macam bila kita tengok dia punya rewind balik kan, dia cakap okey dahsyat lah. Dia cakap dahsyat lah. Memang dahsyat. Oi, Nur Syarul time tu strike sebagai penyokong pula rasanya. Penyokong bola Malaysia memang suka lah kalau tengok Nur Syarul atas padang. Striker yang memang betul. Dia suka gelecek, dia suka berlari. Yes. Dia pada ketika itu, apa yang saya ingat, ketiadaan Gada baru dia mainkan Mak Yu dalam skuad utama. Jadi kita dah tahu tentang kebolehan Mak Yu dan sebagainya, tetapi kita terlalu pada ketika itu sedikit melakukan kesilapan. Itu yang keistimewaan yang ada pada Mak Yu. Bila you buat mistake je, dia akan punish you. Ni dia lah second half. Ini tak boleh lupa lah Reza. Second betul half lah, dengan kalah 1-0. Oh, gol tu memang lawa lah. Memang lawa habis lah. Moment tu saya pun rasa macam terkejut jugalah. Masa tu memang dalam fikiran saya bola tu datang boleh macam tu kan. Apa yang saya buat, just saya kata okay, ini strike je lah. So terkena pula badan Awena apa? Obina. Dia masuk kan. So happy gila. Pasal itu first time masa tu ketika tu I dah beraksi dalam 3-4 final Malaysia Cup. So bila time tu dapat score, so cakap ini padang saya punya lah. Sudah cerita macam tu. Lepas tu score gol penyamaan pula tu kan. So dalam final tambah-tambah ada 80,000 fan Kelantan duduk dalam stadium diam terus betul. Semua. Saya rasa macam ini memang big moment, memang happy ketika tu. So memang meraihkan gol tu dengan orang cakap betul-betul je lah. Betul Tapi yang mungkin agak frustrating lah untuk pemain-pemain ATM is Kelantan punya respon tu memang laju sangat. Tak tahulah kenapa. Maybe ada 80,000 fan ke, tak tahulah. Tapi dia orang punya respon automatically kegembiraan saya pada ketika tu cuma 1-2 minit je. Lepas tu hancur. Pasal jaringan tu terlalu cepat sangat. And then dia start. And then sekali lagi gandingan Pia dengan Mak Yu. Kan? Lepas tu Mak Yu dapat beat Aidil. So dia shooting pun ada reflect sikit. Itu yang membuatkan penjaga gol ATM Faizal Harun sikit agak terlepas lah. Tapi bagaimana mental pemain ATM ini? Baru je dapat samakan kedudukan, lepas tu terus concede atas padang dalam final pula tu. Tak, daripada segi kira mental, saya rasa 12 tu, saya rasa memang keseluruhan pemain ATM mental dia sangat kuat. Sebab sebelum ni kita mengharungi separuh akhir menentang dengan pasukan Lions. So kita last minit ke 95 baru kita dapat score goal. So pada ketika itu you main ATM, so automatically macam you rasa macam aura angkatan tentera tu ada dan you akan fight sampai habis. Dan pada moment tu walaupun kena 2-1, kita still juga tak ada rasa macam kita akan kalah dan sebagainya. Kita akan memang fight sampai habis lah. Saya tahu perkara tu dan itu saya rasa menjadi kekuatan ATM pada ketika tu. Dan seperti yang anda katakan, keberanian pada minit ke-62 kan, dapat gol penyamaan. And Marlon Alex James lah, saya pun tak tahulah nak cakap apa pasal Marlon ni. Kita tengok gol tu, aduh, dia memang kalau dalam kotak 6 ela tu, 6 yard box tu, susah betul nak kawal Marlon Alex James ni. Betul. Pada apa tu saya yang ambil free kick tu, dan saya nampak memang Marlon ketika tu memang duduk dekat gol. Lepas tu yang jaga dia Obina. So macam mana dia boleh lepas daripada kawalan Obina tu, and then betul-betul dia just flick je dekat gol tu. So mana insting untuk menjadikan gol tu, Marlon pada saya memang the best lah part tu. Dia sentiasa berada di tempat yang betul lah. Jadi so 2 sama, kita apa lagi lah.
bersemangat ketika tu. lagi semangat Gila bersemangat ketika tu kan. Dua sama. Tapi, Pada ketika ini dua sama skor, memang pasukan ATM lah. Korang rasa macam boleh menang lah final ni. of course lah, macam tu memang yalah, you dah ketinggalan 2 kali and then you kejar 2 kali. So apa lagi yang you ada sekarang ni? So you mesti push habis lah. Pada ketika tu saya tengok memang Kelantan agak sedikit tertekan lah sebab comeback daripada pasukan ATM. Tapi pada saya still lagi kita membuat serangan-serangan tapi masih lagi belum lagi dapat menembusi kawalan lah. Kelantan pun ketika tu siapa yang tak nak menang Piala Malaysia, walaupun dua sama masih kedua-dua pasukan masih ada berpeluang, tetapi dalam fikiran kita pada ketika itu 90 minit mesti habis. And Hairudin Omar, betapa pentingnya Hairudin Omar ni dalam konteks bukan saja kepada pasukan ATM tapi dalam konteks perlawanan final seperti ini. Ya, kita tahu macam Hairudin Omar memang sebelum 2011, 2010, 2009 dia sentiasa menjadikan gol final dan membuatkan tim dia menang, dan kita berharap pun 2012 pun sama macam itu juga. Perasaan mesti lah, perasaan mesti ada pasal dia punya dia punya karakter, dia punya apa ni leadership dalam padang. So kita tetap yakin pada kita itu, tapi itulah mungkin 2012 bukan dia punya tahun lah, tetapi impact dia dalam pasukan still memang the best lah. Gitu. Dari satu legenda ke seorang lagi legenda bola sepak Malaysia, minit ke 96 Rizal. Aduh, Indra Putra counter attack yang laju, and kalau Hairudin Omar tu pemain influential untuk Kelantan, Indra Putra pula untuk Kelantan. Ya, betul. Kita tengok macam Indra sebenarnya bola tu memang kita tak sangka-sangka pun bola tu boleh masuk. Tetapi inilah kehebatan Indra Putra. Dengan satu turning saja bola tu, dan dia memang tak tunggu lagi. Kerana bola tu memang betul-betul masuk dekat penjuru kanan. Saya masih ingat lagi penjuru kanan, dan pada ketika tu sikit goyang lah. Goyang lah. Sikit pasal benda tu dah masa tambahan kan. Masa tu you ada cuma ada berapa minit lagi sebelum second half masa tambahan tu untuk you comeback balik lah. Tapi selepas tu masih lagi ada still perjumpaan yang dilakukan oleh pasukan ATM. Tapi kredit saya memang bagi untuk Indra Putra tentang gol tu. Memang cantik. And dalam game macam ni lah, bila tengah kalah 3-2 dengan tekanan penyokong 80,000 tu, kemudiannya bila whistle dibunyikan untuk menamatkan perlawanan tu dah sampai jauh, dah skor 2 dalam game ni, and Rizal pula ada skor 1 gol yang cantik, and then tu kalah 3-2 lepas tu. Apa perasaan pada ketika tu? Perasaan tu memang sangat-sangat kecewa, sangat-sangat, pasal kita tahu kita dah bagi the best untuk malam tu, and then especially moment yang you kalah 3-2 tu dengan apa yang you mengharungi satu season tu, especially Malaysia Cup yang you dah mengharungi tu. So memang perasaan tu agak-agak sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sedih. Tak ada perkataan yang boleh menggambarkan walaupun you score, walaupun you main baik, walaupun team you bagus, and last kali you akan fikir you still naik juara untuk Malaysia Cup 2012. Tapi soalan terakhir lah Rizal, walaupun tewas tahun tu, secara penyokong saya memang cukup menyukai skuad ATM tahun tu lah, dengan barisan pemain dan juga jurulatih B. Satinaden. Secara peribadi buat Rizal, sepanjang kerjaya Rizal dan juga semua pasukan yang pernah Rizal beraksi untuk, di manakah terletaknya skuad ATM 2012 tu dari konteks sebuah skuad yang bagus? Pada saya 2012, sepanjang saya main, saya pernah juara Piala Malaysia dengan Negeri Sembilan. Tetapi skuad ATM 2012 tu saya rasa memang cukup sempurna bagi saya lah. Maksud dia daripada kita mengharungi juara Liga Perdana, and then you boleh fight dengan pasukan Liga Super ketika tu, and then final. So perjalanan keseluruhan tahun 2012 tu saya sentiasa ingat lah, walaupun you cakap kita lawan Lions, walaupun saya tak tengok video sekalipun, saya boleh tahu kejadian tu bila kita skor biasa. Saya akan ingat momen tu pasal this is sepanjang kerjaya saya main 20 tahun, 2012 the best
tim yang saya pernah main di samping coaches dan juga di samping coach dan juga pemain-pemain pemain ATM lah pada ketika tu. Terima kasih Rizal kerana membantu kita mengimbas kembali antara perlawanan paling epik dalam sejarah Piala Malaysia. Saya sebenarnya mengucapkan terima kasih pasal momen ni saya sebenarnya memang nak share kan. And then bila kita dapat bercakap macam ni, so segala kejadian 2012 final tu automatik saya terus ingat lah dalam kepala ni. So tak akan pernah orang cakap takkan pernah berubah lah kita. Terima kasih Rizal. Jadi itu dia Plastic Rewind bersama Rizal Zamri. Terima kasih.